yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang mulia ni dapatlah kita bersama berkumpul semata-mata untuk mendapatkan ilmu dan memenuhi tuntutan iaitu Rasulullah menggalakkan agar kita semua untuk menuntut ilmu. Jadi marilah kita bersama-sama memulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati Puan Pengetua Puan Nur Azaria dan seterusnya mantan Pengetua K10 Puan Nurul Ain, dan diraikan iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Kamal bin Mak Daud. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kerana sudi untuk bersama-sama kami pada hari ini, yang mana beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Alhamdulillah, kita sangat beruntung. Dan hari ini kita akan mengupaskan satu topik yang sangat menarik saya kira, iaitu tajuknya rezeki yang berkat. Yang mana rezeki yang berkat ni ada juga di dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Yang mana dalam surah At-Talaq Allah menceritakan, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan sesiapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Surah At-Talaq ayat yang ketiga. Jadi insya-Allah Ustaz, kalau boleh saya persilakanlah Ustaz untuk meneruskan ceramah kita, tazkirah kita pada hari ini, iaitu rezeki yang berkat. Tafadhal ya Ustaz. Ustaz tak dengar, Ustaz. Mic tak buka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Boleh dengar tak suara? Alhamdulillah boleh dengar Ustaz. Okay. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal mulku kulluh wa lakal khalqu kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh ala niyatuhu wa sirruh fa ahlun anta an tuhmad wa ahlun anta an tu'bad wa anta ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa rasulina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tamim bil khair. Yang saya kasihi Fadil Ustaz Ilmi, yang saya hormati Tuan Pengetua, mantan Pengetua, seterusnya barisan pentadbir SMK Seksyen 10 Kota Damansara, seterusnya rakan-rakan guru yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Selamat pagi, dan juga kita doakan agar hari ini kita dimulai dengan keberkatan dan juga pengakhirannya juga dengan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini Ustaz Zahni minta saya kongsikan berkaitan dengan rezeki yang berkat. Rezeki yang berkat.
Wallahu a'lam, sebab kita nak bincang pasal rezeki ni, sebab rezeki ni terlalu besar dia punya perbincangannya, luas perbincangannya. Namun dalam tempoh yang ada ni insya-Allah saya akan kongsikan, dan saya sediakan slide untuk tuan-tuan. Saya sediakan slide untuk tuan-tuan untuk kita sama-sama mengamatinya lah. Mudah-mudahan insya-Allah kalau tidak kalau tidaklah dapat memenuhi keperluan ataupun kehendak tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sekurang-kurangnya boleh jadi sedikit panduan lah untuk kita sama-sama, untuk saya dan juga untuk semua insya-Allah. Pertamanya saya nak bincangkan di sini, kalau kalau kita boleh luaskan sikit lah, kalau saya boleh berinteraksi dengan tuan-tuan, boleh ke? Supaya kita boleh ada two-way communication, insya-Allah. InsyaAllah boleh Ustaz. Boleh okey. Okey. Baik, saya share dulu saya punya slide ni supaya kita boleh tengok sama-sama. Google Meet sekarang ni dia ada upgrade dah. Sebab tu kita pun tak faham sangat. Dia upgrade dia punya sistem dah 3 hari ni. Seingat saya semalam kita orang meeting 2 hari lepas. 2 hari lepas tak ada lagi. Hari ni dia upgrade. Semalam dia upgrade dan hari ni macam lagi banyak dia punya features dia tu. Saya share tuan-tuan InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat dengan perkongsian ini. Boleh nampak tak saya punya ni sharing ni? Ada Ustaz. Okey. Rezeki yang berkat. Bila kita bincang berkaitan dengan rezeki yang berkat, ramai orang biasa menyebutkan rezeki itu pada istilah material lah, ataupun kita kata daripada sudut wangnya ataupun duitnya. Setiap hari orang akan cakap nak pergi cari rezeki kan, cari rezeki. Dia terlupa bahawa dia sedang diselimuti oleh rezeki Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari kita bangun saja itu adalah rezeki. Itu adalah, sebab tu bila kita bangun boleh raise hand tak? Siapa kita bangun tadi yang baca doa bangun tidur? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa yang menunjukkan kita sangat bersyukur dengan rezeki kehidupan yang Allah bagi kat kita. Rezeki, dan antara nikmat ataupun perkara yang tak ramai orang syukuri adalah nikmat kesihatan kan. Rezeki yang Allah bagi kepada kita, sihat. Allah tak bagi kita sakit, boleh bekerja, boleh melaksanakan rutin harian, boleh berjumpa dengan sahabat-sahabat, boleh datang program-program yang boleh menambahkan keimanan kita kepada Allah. Ini semua adalah rezeki yang tidak kita mesti melihat rezeki ini dalam skup yang besar, sebagaimana Allah mengkurniakan kepada kita rezeki yang besar, yang banyak ini, yang kita rasa nak sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak menghitung nikmat Allah itu, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Nanti saya tak dapat kupas semua, sebab tu bila saya nak buat slide ni, saya kata apa yang saya nak cater, apa yang saya nak capture dalam slide ini. Ternyata tak dapat saya nak capture semua dalam masa yang terbatas ini. InsyaAllah kita boleh bincang pada masa-masa yang akan datang tentang konsep rezeki lah, kalau boleh dikhususkan rezeki ini, Masya Allah. Saya nak sebutkan bahawa kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah satu rezeki yang begitu besar yang kita tak dapat nak membalasnya. Ini adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sampai ke hari ini, sampai ke saat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanti-nanti kehadiran dan juga kedatangan kita bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sentiasa mendoakan kita setiap saat. Tinggal lagi kita kadang-kadang terlupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu setiap hari-hari yang kita lalui, kita mengucapkan salawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, bila kita masuk masjid, bila kita langkah kaki kanan ke masjid, antara doa yang diajar dalam Islam ialah salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti salawat kepada Nabi, sedangkan masjid itu kan rumah Allah, bukan rumah Nabi.
Kita kena ingat bahawa hadirnya masjid itu dalam hidup kita adalah dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dengan perjuangan baginda dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, pastinya kita tak akan dapat nikmat ini. Nikmat ini tak akan sampai ke kita. Islam ni tak akan sampai ke kita. Kalau kita selak satu persatu, kalau tuan-tuan pernah terbaca kitab buku Fiqh Sirah, buku yang dikarang oleh almarhum Syekh Said Ramadan Al-Buti, helaian demi helaian bila kita baca, kita boleh menitiskan air mata. Kenapa? Kerana perbincangan sirahnya kita melihat begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sangat berkorban untuk kita memastikan Islam itu sampai kepada generasi-generasi yang akan datang. Bahkan pernah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada para sahabat, tahukah kamu siapakah ikhwan, siapakah saudaraku? Maka Nabi sahabat-sahabat pun berkata, kamilah ya Rasulullah, kamilah ikhwan, kamilah adalah saudara kamu ya Rasulullah. Yang Nabi SAW Nabi kata beruntung kepada saudara-saudara ni, saudara-saudara Nabi SAW. Maka sahabat-sahabat kata, kami dekat dengan kamu, kami bersama-sama dengan kamu, kami jaga kamu, kami pelihara kamu, kami jadi bodyguard lah kita kata. Kemana saja Nabi pergi kami akan ikut, kami akan follow kamu. Nabi kata, bal antum ashabi walakinna ikhwani, kata Nabi. Bahkan kamu adalah sahabatku, tetapi ikhwan aku itu adalah mereka yang tak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman dengan aku. Siapa dia tuan-tuan? Kita lah. Dan ini adalah ungkapan Nabi sendiri. Ungkapan begitu Nabi SAW sangat menghargai, mengangkat kita yang tak pernah jumpa dengan Rasulullah SAW, tetapi beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik. Selain daripada itu, selain daripada apa yang saya nak bincang ni, saya sebut yang tu dulu supaya kita rasa besarnya nikmat Allah kurniakan kepada kita, besarnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, Nabi SAW. Dan kita beruntung kerana kita menjadi umat Nabi SAW. Baik. Konsep rezeki tuan-tuan. Kalau kita sebutkan tentang rezeki ni, pertamanya kita jangan risau rezeki ni. Kalau orang cakap, kalau biasa orang cakap ulat dalam batu pun ada makanannya. Ulat dalam batu pun boleh makan. Ini kan pula kita manusia yang Allah kurniakan kelebihan demi kelebihan. Dan begitulah falsafahnya, dan itulah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Dan tiadalah sesuatu pun daripada makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab, iaitu Lauh Mahfuz, yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Tuan-tuan, kita waktu dalam perut mak kita dulu, apabila kita nak ditiupkan roh 40 hari katanya, apabila nak ditiupkan roh, maka waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada para malaikat, uktub bi arba', tulis kepadanya 4 perkara. 4 perkara. Saya barangkali saya tak boleh sebut 4 ni. Tuan-tuan balik carilah, kalau saya sebut semua nanti tuan-tuan tak balik cari pula. Sama-sama lah kita belajar kan. Jadi saya sebut sikit je. Masalahnya sebab saya pun tak ingat semua. Nanti saya nak sebutkan uktub bi arba', tulis 4 perkara. Tulis 4 perkara, kata firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini. Allah kata tulis 4 perkara, kata Nabi. Uktub rizqah, tulis baginya rezeki. Tulis. Maknanya kita yang keluar pagi balik petang, keluar pagi balik malam ni, sebenarnya kita cari apa? Cuba tanya pada diri kita. Kita sedang cari apa sebenarnya? Sedangkan rezeki itu telah pun disediakan oleh Allah. Rezeki itu sudah disediakan oleh Allah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, yang sedang kita buat ini hakikatnya ialah kita sedang melaksanakan perintah Allah supaya mencari rezeki. Nanti akan ada nanti. Ada perintah. Ini adalah perintah Allah. Rezeki itu Allah sedia. Aku boleh bagi kepada kau, tetapi kau cari. Dan kalau kau tak cari pun aku akan bagi. Sebab tu ramai juga orang yang duduk di rumah hari ini contohnya. Ini fenomena bendera putih contohnya. Fenomena bendera putih. Siapa yang ada masalah angkat bendera putih. Siapa ada masalah angkat bendera putih. Kadang-kadang ada orang ambil kesempatan juga di atas inisiatif yang dilaksanakan ini.
Ada juga orang ambil kesempatan simpan stok banyak-banyak kat rumah. Wallahu alam, tak tahu niatnya apa. Mungkin dia ingat satu hari nanti dunia nak kiamat, mungkin dia tak ada berat nak makan, jadi dia simpanlah banyak-banyak. Tetapi saya nak beritahukan bahawa ada sebahagiannya yang kita tak payah cari pun, Allah bagi kat kita. Itu. Dan Al-Quran disebut semua benda ni. Rezeki itu, ada rezeki itu dalam Quran. Kalau kita baca ada, saya semak dalam Al-Quranul Karim, saya semak berkaitan dengan harta. Tuan-tuan boleh buka Al-Quran. Tuan-tuan boleh tengok dekat indeks. Saya tak tahu Quran tuan-tuan ada ke tidak. Saya ada satu Al-Quran ni. Quran ni saya beli lama waktu saya belajar dulu. Ada 22 keunggulan dia. Antaranya ialah banyaklah saya nak sebut, tapi dia ada satu indeks. Saya ingat Quran-Quran yang tafsir hari ini, terjemahan hari ini pun ada. Boleh tengok indeks ayat Al-Quran berkaitan dengan harta. Beratus ayat berkaitan dengan harta dalam Al-Quran, dan kalau kita bincangkan semua, rezeki ini Allah sebut di dalam semakan saya ada 13 tempat berkaitan dengan cara untuk mendapat rezeki. Dalam Al-Quran Allah sebut cara untuk dapatkan rezeki. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tengokkan semua, walaupun rezeki itu telah pun Allah tentukan untuk kita, jadi ada rezeki yang kita kena usaha. Rezeki yang bila kita usaha, kita dapat. Kita kena pergi cari, baru kita dapat. Kita kena pergi cari, baru dapat. Yang kedua. Tapi jangan pula kita kata, Ustaz, kami kalau tak pergi sekolah pun, kami mengulat pun, kami dapat gaji, Ustaz. Tak apalah, itu dapat tu satu hal. Berkat itu satu hal. Konsep berkat. Tak sempat saya buat slide berkaitan dengan konsep berkat ni, tapi tak apa, nanti saya uraikan kepada tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu rezeki yang pertama, rezeki yang kita usaha dan untuk kita, dan kita dapat. Kemudian rezeki yang diusahakan tetapi bukan untuk kita. Kita buat untuk orang lain. Kita cari rezeki, tujuannya akhirnya dengan rezeki itu, daripada bahagian rezeki itu, kita akan bagi kepada orang lain. Tuan-tuan tengok bagaimana Zabah, dia menulis dalam bukunya. Dia kata, bayangkan, dia kata kita pergi tangkap ikan. Kita pergi tangkap ikan, daripada saya dapat, ataupun kita pergi kedai lah tangkap ikan ni, macam jauh sangat dengan kita ni kan. Kota Damansara tak tahulah ada laut ke tidak, pergi tangkap ikan kan. Kita pergi beli ikan lah kat kedai kan, beli ikan. Kita beli ikan tenggiri 1 ekor balik. Kita menyangka, kata Zabah, kita menyangka bahawa seekor ikan itu akan menjadi hak milik kita. Kita sangka seekor ikan itu kesemuanya akan menjadi hak milik kita. Rupa-rupanya tidak. Dalam seekor ikan itu Allah telah menyediakan hak-haknya yang tersendiri, yang barangkali kita sedar ataupun tidak sedar. Pada seekor ikan itu, kita balik, kita potong, kita buang perutnya, kita buang, dan akhirnya yang makan perut ikan tersebut ayam, itik, ataupun binatang-binatang yang lain yang akan makan, ataupun kucing dan sebagainya. Binatang itu adalah hak yang Allah tentukan untuk binatang tersebut, hak-hak mereka. Walaupun tadi kita kata seekor ikan itu adalah hak kita, betul, kita pergi beli, kita timbang sekali dengan perutnya sekali, kita timbang, kemudian kita bawa balik, kita asingkan perutnya, dan perutnya kita tak makan. Tak tahulah kok ada tuan-tuan yang makan perut ikan, tetapi kita akan buang dia punya perutnya, kita akan buang dia punya najis-najisnya, dan itu adalah menjadi rezeki kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Di situ kalau kita berfikir tuan-tuan, itu sudah pun menunjukkan betapa Allah ni menyediakan rezeki untuk setiap makhluknya. Sama ada dia manusia ataupun dia bukan daripada kalangan manusia. Kemudian kita sangka, tuan-tuan, yang daripada ikan yang berbaki yang kita telah buang, dia punya najisnya, kita buang dia punya perutnya itu, kita sangka yang itu semua akan menjadi hak milik kita. Kita pun potong-potong, kemudian kita goreng. Kita goreng, kemudian kita hidang dan kita makan. Kita sangka itu semua akan jadi hak kita. Rupanya tulang-tulangnya kita terpaksa buang. Kita tak makan tulang, tuan-tuan. Dalam sakit-baki hak kita yang kita rasa itu, rupa-rupanya ada lagi bahagian makhluk-makhluk yang lain yang Allah sediakan untuk mereka. Subhanallah, beginilah Allah menyediakan rezeki kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya, yang kadang-kadang manusia itu perasan ataupun tidak.
Kadang-kadang dia sedar ataupun tidak. 5,000, 10,000 yang dia dapat sebulan itu, ada bahagiannya untuk dikongsi-kongsi dengan orang lain. Apatah lagi hari ini tuan-tuan, kita bersyukur kerana kita diberikan oleh Allah nikmat rezeki yang tak putus, gaji yang tidak dipotong, melainkan hanya berapa persen, saya tak saya 12% daripada allowance, bukan daripada gaji, daripada allowance saja dipotong untuk diberikan kepada mereka-mereka yang memerlukan ni. Usaha-usaha kerajaan untuk mengurangkan COVID-19 ini. Subhanallah, daripada jumlah itu tuan-tuan, ada bahagian yang Allah sediakan. Ni yang kita dapat hari ini. Jangan sampai kita membutakan mata kita melihat mereka-mereka yang ada di luar sana yang barangkali sangat-sangat memerlukan kita. Tuan-tuan, itu rezeki yang kita usaha, tetapi barangkali ada bahagiannya untuk orang lain. Ataupun yang kita duk cari-cari, tiba-tiba Allah takdirkan kita kereta rosak. Kereta dah lama tak naik, tak pergi sekolah sebagainya, tiba-tiba bila kita nak pergi kedai, pum, breakdown tepi jalan. Kita sangka, tuan-tuan, kita sangka Allah sedang menguji kita, tetapi sebenarnya dalam ujian itu Allah sedang menyediakan rezeki untuk bengkel. Mekanik, tukang-tukang bengkel yang ada di tepi jalan, yang dia barangkali telah terputus semua pendapatannya, tetapi Allah hadirkan kita untuk berkongsi rezeki. Sebab itu jangan kita rasa kita terzalimi dengan apa yang berlaku. Fikirlah secara positif, ini adalah peluang untuk Allah nak membahagikan rezeki yang engkau kurniakan kepada aku. Tuan-tuan, yang ketiga, rezeki yang tidak diusahakan tetapi kita dapat. Kadang-kadang kita, macam saya sebut tadi lah, fenomena bendera putih, kita duduk di rumah. Ada orang susah, tuan-tuan. Ini cerita Syekh Abdul Qadir Jailani, dia kata. Bagaimana Allah dengan ayat ini, surah Hud ayat yang ke-6 ini. Allah menjanjikan dia akan beri rezeki kepada sesiapa saja yang bernafas, yang berada di atas muka bumi ini. Siapa yang bergerak, yang hidup maksudnya, akan ada rezekinya. Kita, tuan-tuan, bila kita mati, terputuslah rezeki, tak ada dah. Tak adalah maksudnya dengan makan, minum, tak adalah maksudnya. Tak ada orang mati yang minta hantar nasi lemak ke kubur, tak ada. Yang hidup saja Allah kurniakan rezeki. Jadi alhamdulillah, selagi kita hidup, selagi itu Allah berikan rezeki kepada kita. Rezeki dalam bentuk makan dan minum, rezeki dalam bentuk kesihatan. Orang mati tak ada benda ni. Orang mati. Walaupun ada perbincangan ulama-ulama, ada rezeki-rezeki yang lain. Bagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang yang mati syahid itu. Allah kata mereka itu sedang bergembira dan diberikan rezeki oleh Allah, sedangkan kamu wahum la yash'urun, sedangkan kamu tidak merasainya. Kamu tak tahu, tetapi mereka diberikan rezeki. Wallahu a'lam macam mana rezeki yang Allah beri kepada mereka, tetapi apa yang saya maksudkan di sini ialah rezeki dengan cara apa yang zahir di hadapan mata kita ni, tuan-tuan. Baik, muslimin, muslimat, tuan-tuan, rakan-rakan guru yang saya hormati sekalian. Ada yang keempat, konsepnya dalam Al-Quran Allah sebut rezeki yang tidak diusahakan dan kita tak dapat benda tu. Kita tak buat, kita tak dapat lah. Ini simple lah. Yang tadi kita buat, kita dapat. Yang keempat ni, kita tak buat, tak dapat. Jadi benda ni ada dalam Al-Quran disebutkan sesuatu, banyak ayatnya, kita boleh kumpulkan dan buat kajian lah berkaitan dengan rezeki. Baik, seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu saya sebutkan bahawa rezeki dia boleh jadi dalam bentuk ni, semua saya buat makanan ni. Saya tak ubah gambar ni buat saja. Barangkali dia boleh jadi dalam bentuk duit. Wang ataupun duit yang sentiasa menjadi hambatan manusia. Ada orang sanggup buat apa saja untuk dapatkan duit. Ada orang boleh buat apa saja untuk mencari duit. Orang cakap, saya bukan nak duit sangat. Kalau dia cakap macam tu, dia sebenarnya pembohong. Dia buatlah saham. Tuan-tuan, sekarang ni saya dah tengok dalam Facebook. Saya tengok dalam kalau buka YouTube pun, kejap-kejap adalah iklan saham. Anda tak pandai main saham, anda tak pandai melabur, kami boleh sediakan anda cara melabur dan meyakinkan. Macam-macam lah dia punya statement-statement yang kadang-kadang kita pun rasa nak tahu juga kan, klik lah juga. Nak buat apa ni kan. Kadang-kadang saya ikut juga tuan-tuan, nak tengok. Dan saya tertarik dengan satu ucapan. Ini orang yang
motivation lah, motivation. Saya tengok dalam scrollan Facebook juga sebenarnya. Bila saya pergi keluar kat situ, Tuan Ahmad Fahdi kalau tak silap saya. Ada satu ceramah dia, dan ceramah itulah yang sentiasa diulang-ulang, dan memang saya ingat perkataan itu sangat tepat dan power. Terkesan pada hati saya, dia kata, kita buat apa yang Allah suka, Allah akan berikan kepada kita apa yang kita suka. Itu dia punya, dia panggil apa? Tagline dia lah. Buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka. Subhanallah. Itu buat duit lah, dia kata. Jadi kita buatlah. Dia kata Allah suka kita bangun pagi solat subuh. Allah suka. Allah bagi rezeki yang banyak. Maka kita buat dan kita dapat apa yang kita suka. Maka orang yang bangun pagi sebelum subuh itu dibuka baginya pintu-pintu rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jangan tidur lepas subuh. Kalau mengantuk macam nak mati tu, tidurlah selepas syuruk. Lepas matahari dah naik, kalau tak tahan sangat, tidur lepas tu. Kalau boleh jangan lepas subuh tu, jangan. Mulakan hari-harimu dengan, prinsip kami di rumah saya, mulakan harimu dengan Al-Quran. Setiap hari kita akan baca Quran. Setiap pagi. Sibuk macam mana pun, paling kurang ada satu ayat ataupun 2 ayat ataupun satu muka ataupun lebih daripada satu muka. Maksudnya mulakan hari kita dengan Al-Quran, maka Allah akan berikan rahmat dan juga berkat sepanjang hari tersebut, insya-Allah. Cumanya keberkatan ataupun rezeki Allah bagi ini dalam bentuk yang pelbagai lah. Saya sebut kat sini. Ini saya 5 je, sebenarnya banyak lagi. Duit, kemudian makan dan minum begitu menjadi penting, begitu penting sehingga menjadi keutamaan hari ini. Kita bangun pagi, antara benda yang menjadi satu dilema kepada ibu-ibu, kepada puan-puan lah, nak masak apa hari ni? Hari ni nak masak apa? Hari ni tadi isteri saya pun tanya, hari ni nak makan apa? Pagi-pagi dah jadi keutamaan kita. Semalam dah makan nasi lemak, takkan hari ni makan nasi lemak lagi. Hari ni nak buat mi goreng pula kan? Jadi itu menjadi yang kata apa? Jadi perbincangan utama kita. Seolah-olah macam tak ada benda lain menjadi keutamaan. Tapi itulah kita tak dapat nafikan kalau kita buat benda yang tak selera, tak kena dengan selera, kita tak seronok pula. Jadi kita pun susu. Makanan. Ini juga rezeki, tuan-tuan. Rezeki Allah. Ada orang tak boleh makan, ada orang tak ada makan. Kita, Masya Allah, kita kadang-kadang setiap hari kita akan bangun nak makan apa? Nak makan apa? Setiap hari kita bangun, tanya pada diri kita nak makan apa? Betul tak? Kemudian cuba kita tanya tuan-tuan, ada orang yang bercelik mata saja, dia tak sempat, dia tak ada, bukan tak sempat, tak ada keperluan untuk tanya dia nak makan apa. Apa yang menjadi tanya dia, apa yang boleh kita makan hari ini? Masya Allah. Apa boleh dimakan hari ini? Maksudnya bukan menunya lagi yang ditanya, tetapi apa yang ada pada mereka. Subhanallah. Begitu berbeza sekali cara hidup seseorang itu, dan juga cara fikirnya itu ditentukan dengan apa yang berlaku padanya. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestin, kita lihat saudara kita di Rohingya. Saya ada satu orang kawan daripada Rohingya. Hari ini dia duduk kat Rohingya lah. Saya ingat dulu waktu negara kita boleh didatangi oleh orang luar. Dia ada seorang ustaz ni. Dia seorang ustaz di Mahat Tafiz di Rohingya. Dia setiap kali bulan Ramadan, dia akan datang surau kami. Dan biasanya dia akan jumpa saya. Kebetulan waktu itu saya jadi pengurusi surau. Jadi dia jumpa saya, ustaz, dia kata saya nak minta tolong, nak minta sumbangan. Waktu itu tak ada halangan lagi daripada pihak Jabatan Agama Islam. Jadi saya pun kata boleh, tapi tak ada ceramah. Awak boleh cakap apa saja awak nak, nanti kita akan tolong bantulah apa-apa yang boleh. Dia akan cakap, kemudian Alhamdulillah dapat sumbangan. Jadi dari situ kami berkawan, dan bila dia balik Rohingya, dia akan mesej kami. Dia akan hantar, boleh kata macam wartawan jugalah, dia akan hantar liputan. Dia akan snap, kemudian dia cakap. Dia cakap, ustaz apa khabar? Ini kami sedang pindah ni, kami semua rumah-rumah bakar semua bakar semua. Dia tak cakap Melayu kan, boleh cakap gitu sikit-sikit ya pergi Malaysia. Dia kata bolehlah,
Tapi rumah kami semua, kampung kami semua bakar-bakar, dia kata. Kami punya adik-beradik semua mati semua. Kami kena lari. Kami pindah satu kampung baru. Pindah buat satu perkampungan. Bukan pindah kampung baru, perkampungan baru. Bayangkan tuan-tuan, kalau begitulah keadaannya, ada tak dia nak fikir hari ni kami nak makan spaghetti ke? Hari ni kami nak makan burger ke? Hari ni kami nak makan apa hari ni? Tak ada fikir tuan-tuan. Apa yang boleh kita makan hari ni? Itu soalannya. Kadang-kadang, apa yang boleh kita bagi anak-anak kita makan? Untuk diri sendiri barangkali tak menjadi satu topik yang penting untuk dibincangkan. Subhanallah. Dan baru ni pun dia hantar ke saya, Ustaz, ada tak yang nak buat korban? Kita boleh urus korban di sini. Dia bagi harga kat saya. Saya kata, insya-Allah nanti saya akan cuba usahakan. Jadi itulah di antara kekangan-kekangan kehidupan yang barangkali tak berlaku kat kita. Sebab itu saya dengar Ustaz Syamsuri. Saya orang Baling, tuan-tuan. Saya orang Kedah. Orang Baling orang yang susah, tuan-tuan. Saya belajar di Baling dulu. Orang Baling ni kebanyakan menoreh getah. Kalau datang musim hujan, memang alamatnya susah. Dan saya pernah buat satu kajian, dia panggil kajian etnografi. Etnografi ni kita duduk dalam masyarakat, dan memang saya duduk kat Kedah kan, duduk dalam masyarakat. Jadi saya tengok masyarakat. Masya Allah tuan-tuan, waktu bila saya balik, sekali-sekala saya balik waktu ni sebelum PKP, saya duduk di kedai kopi. Memang sengaja lepas subuh, saya akan pergi, saya duduk di kedai kopi daripada pagi sampailah. Bukan saya nak melepak pun, tetapi saya nak tengok macam mana masyarakat ni, hidup dia. Subhanallah, memang kadang-kadang kita pun tak tergambar, tuan-tuan. Kadang-kadang dia pergi beli ikan, bagi 2 ekor je, tuan-tuan. Pergi beli untuk 2 ekor saja. Beras kadang-kadang beli untuk 1 pot dah. Kalau kita kata 1 gelas ni kan, 1 gelas ni, dia beli 1 gelas. Orang tanya, kenapa tak beli 5 kilo? Nak beli 5 kilo macam mana? Duit tak ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dia tak macam miskin bandar. Miskin bandar, kadang-kadang ada lagi dia punya sumber-sumber pergi jual tin, buruk dan sebagainya. Orang kampung nak jual apa? Melainkan dia kena masuk hutan. Jadi ada di antara mereka yang pagi-pagi lagi dah ambil motor pergi naik ke hutan. Dia kata, buat apa bang? Ya, pergi cari hutan lah. Dia kata, pergi cari rotan apa benda untuk jual. Apa saja yang boleh dijual untuk dapatkan duit. Subhanallah. Ini kehidupan mereka. Alhamdulillah tuan-tuan, kita ada pekerjaan juga rezeki. Ya. Ada orang tak ada pekerjaan. Ada orang kadang-kadang grad dengan 4-plex, tapi keluar tak dapat kerja, tuan-tuan. Kadang-kadang ada PhD keluar tak dapat kerja. Sebab tu ni rezeki ni Allah tak pilih sijil kita. Betul, secara prinsipnya kita melihat siapa yang tinggi sijilnya mudah dapat kerja. Tetapi Allah tak baca macam tu, tuan-tuan. Allah akan bagi kepada sesiapa yang dia nak. Itu konsep rezeki. Jadi pekerjaan juga satu rezeki. Dan buktinya apa? Bila seseorang tu dapat tawaran, tanya anda diterima sebagai guru GST, guru sandaran terlatih JST dulu. Saya dapat surat macam itulah. Muhammad Kamal bin Makdaud sekian. Dengan jawatan kuasa mesyuarat itu kuasa ni telah bersetuju untuk menerima tuan sebagai guru sandaran terlatih DC 41 waktu tu. Gaji lebih kurang 1,600. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, waktu tu kita dapat apa? Apa yang kita sebut? Alhamdulillah. Maknanya itu adalah rezeki yang selama ni kita duk minta, rezeki. Allah bagi kita rezeki. Pekerjaan yang diperolehi sama ada kita minat ataupun tidak. Ada orang tak minat jadi cikgu ni. Tak minat jadi cikgu. Sebab apa jadi cikgu? Sebab dah tak ada kerja dah nak buat. Ustaz, saya jadilah cikgu. Jadi akhirnya apa jadi? Akhirnya dia jadilah cikgu jadi-jadian. Minta maaf saya sebut kepada rakan-rakan guru yang ada kat sini. Saya waktu belajar ambil diploma pendidikan di Terengganu dulu, saya selalu pesan pada kawan-kawan saya, kata, sebab kami keluar guru pendidikan bahasa Arab. Orang akan panggil ustazah. Saya kata, you all semua not just a teacher. Kamu ni bukan sekadar cikgu, tetapi kamu ustazah. Saya bawa perbezaan ustazah daripada cikgu. Saya kata, kamu kena jadi murabi. Kamu kena bukan sekadar jadi penyampai ataupun transfer, mentransfer ilmu, tetapi kamu harus mendidik anak-anak. Tugas saya, tugas tuan-tuan sama waktu tu saya sebut kepada kawan-kawan saya. Waktu kami sedang belajar untuk jadi cikgu dulu. Itu yang saya pesan. Jangan lupa. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Ada orang minat jadi cikgu, ada orang tak minat jadi cikgu, tapi oleh kerana tak ada pekerjaan yang dilihat untuk mengisi keperluan rezeki dia harian, maka ambillah ustaz jadi cikgu pun tak apalah. Daripada tak ada kerja langsung. Bila dia tak minat, kalau dia tak mencipta ataupun membina minat dia, maka akhirnya apa yang akan jadi? Saya nak sebutkan sini hilang keberkatan. Sebab apa? Sebab kerja ini, saya nak bagi tahu konsep ibadah. Ibadah ni mesti dibuat dengan bersungguh-sungguh, dengan keredaan dan juga kerelaan. Mesti. Tuan-tuan, sembahyang pun sama tuan-tuan. Saya nak beritahu. Solat kita ni jangan kita buat kerana kebiasaan. Hilang nilai ibadah. Buatlah kerja ini dengan niat bahawa ini adalah perintah Allah dan aku mesti buat yang terbaik. Innallaha yuhibbu idza amila amalan ayyutqinah. Allah menyukai hamba-hamba yang apabila dia melakukan satu amalan itu dia buat dengan tekun, dengan penuh ketekunan. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, pekerjaan juga adalah rezeki. Keluarga juga adalah rezeki. Ramai orang yang nak berkeluarga tapi Allah tak rezekikan kepadanya berkeluarga. Ramai orang nak dapat pasangan, nak cari pasangan. Orang hak dia duk berkapa tiba-tiba putus, tersungkur di depan pintu kan. Maksudnya bukan tersungkur terjatuh, maksudnya dah nak kahwin dah, tiba-tiba putus. Dah nak kahwin dah nak pergi bincang lah, tiba-tiba tak jadi, kanser. Kemudian dah berkeluarga, dah ada suami, ada isteri. Nak anak, Allah tak bagi anak. Berapa ramai, saya ada kawan-kawan yang menghadapi masalah ini. Berapa ramai di antara manusia yang nak anak, tetapi Allah tak bagi anak. Tapi jangan tuan-tuan, jangan rasa gundah gulana. Barangkali ada sahabat kita dalam ni yang belum Allah kurniakan anak. Jangan rasa depression, jangan rasa sedih kerana rezeki Allah itu maha luas. Kadang-kadang Allah tak bagi anak kat kita, tetapi Allah bagi kepada kita hati yang mencintai kanak-kanak. Tuan-tuan, yang ini pun anugerah yang besar Allah bagi kat kita, tuan-tuan. Ada orang Allah bagi anak ramai tetapi dalam hati dia tak ada rasa cinta ke anak-anak. Apa makna? Sebab anak ini datang, zuriat ini datang dengan kasih sayang. Andainya hilang kasih sayang, apa makna anak itu? Tak ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu hari ni banyak keluarga yang berhamburan dah. Saya sebutkan bahawa berhamburan ni bahasa Sabah. Berhamburan maksudnya porak-poranda kerana apa? Hilang kasih sayang. Hilang kasih sayangnya. Maka bila hilang kasih sayangnya, apa makna sebuah keluarga? Tak ada kemanisan berkeluarga. Jadi tuan-tuan, kita ada suami, kita bersyukur. Orang bagi tahu kat saya pernah dengar satu ceramah yang disampaikan oleh satu orang doktor di Sabah waktu tu. Dia bukan ustaz, dia bukan ustazah. Dia hanyalah doktor, praktis doktor. Tapi dia ceramah motivasi kepada wanita. Saya cuba-cuba dengar dia kata apa? Bersyukurlah kita. Bersyukur kerana Allah bagi kita pasangan. Bayangkan kalau Allah tak bagi kita pasangan. Kan? Kita macam orang-orang yang lain yang tak ada pasangan tu. Bila dia tengok ada orang untuk berjalan dengan suami dia, begitu dia rasa pecah hati jantung dia. Kan? Dan Allah bagi kepada kita. Dan bersyukur kerana kita dapat suami kita ni. Bersyukur kerana kita dapat suami kita sebab apa? Sebab inilah dia pilihan terbaik yang Allah bagi kat kita. Sekurang-kurangnya dia nak dengan kita. Sekurang-kurangnya dia sanggup untuk bersama-sama dengan kita. InsyaAllah. Ini cara kita nak express, kita cara nak menyatakan kesyukuran di atas rezeki Allah bagi kat kita. Dan yang kelima yang saya nak kongsikan di sini, sahabat tuan-tuan. Ramai manusia bergaduh kerana memilih kawan ataupun berebut kawan. Tapi Allah bagi kita kawan yang baik. Saya semalam ada program juga bersama dengan sekolah di Sabah. Ada program dipanggil program halaqah. Bersama dengan budak-budak, rakan-rakan, budak-budak, pelajar-pelajar di Sabah. Jadi saya bagi tahu kepada dia orang, cuba anak-anak, pelajar-pelajar balik. Dan saya nak kongsi juga dengan tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan cerita dekat orang. Balik, list down sendiri kawan kita ni. Mana sahabat aku? Mana sahabat aku yang paling baik, yang aku boleh kongsi rahsia aku, yang boleh aku share aku punya masalah, yang boleh dia kongsi. Mana dia? Mana sahabat dia? Cuba kita tengok. Kalau kita ada sahabat, tuan-tuan, beruntung kita. Dan sahabat juga ada sahabat yang baik, ada sahabat yang buruk. Jadi nak sebutnya bahawa rezeki itu sangat luas. Rezeki itu boleh jadi apa saja yang Allah bagikan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kita kata
Dan kita kena ingat bahawa rezeki-rezeki ni boleh bawa kita kepada kebaikan, tetapi andai kata kita tersalah urus. Saya sebut kat sini tersalah urus. Allah tak salah, tetapi kita salah menguruskan. Maka berhati-hati, dia boleh bawa kita kepada perkara-perkara kemungkaran. Boleh bawa kepada perkara yang merosakkan. Allah sebut dalam Quran surah At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu, oleh itu awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka, dan kalau kamu memaafkan dan tidak memarahkan mereka serta mengampunkan kesalahan mereka, maka Allah berbuat demikian kepada kamu kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kadang-kadang ada, sebab kita keluarga ni adalah hubungan yang paling rapat. Balik kita dengan keluarga, apapun kita akan bersama-sama keluarga. Kalaulah keluarga ini lebih jauh daripada orang lain, bermakna ada something wrong yang perlu kita perbaiki dalam keluarga. Seterusnya tuan-tuan ya. Kenapa ni lama? Okey, macam mana kita nak dapat rezeki yang berkat? Macam mana nak dapat rezeki yang berkat? Rezeki ni, benda yang Allah bagi ni macam-macam, tetapi macam mana kita nak dapat keberkatan daripada semua benda yang Allah bagi ni? Pertama, kita kena bekerja dalam mencari rezeki. Tak boleh duduk saja. Perintah bekerja ni adalah perintah Allah. Allah suruh kita bekerja. Allah suruh kita bekerja, dan Allah tak suruh kita meminta-minta. Meminta-minta adalah suatu benda yang dilarang oleh Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di antara ceruk rantaunya, serta makanlah daripada rezeki yang dikurniakan oleh Allah, dan ingatlah kepada Allah, jualah tempat kembali sesudah dibangkitkan hidup semula, maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya. Untuk kita dapatkan rezeki tuan-tuan, bekerja. Rezeki yang berkat dengan cara bekerja, dan bekerja itu ada caranya. Bekerja itu mestilah dengan caranya. Cara yang macam mana? Dalam kitab La Tahzan, Dr. Aid Al-Qarni menyatakan bahawa carilah rezeki, tetapi jangan kamu tamak. Jangan kamu tamak. Mana ni slide seterusnya? Okey. Carilah rezeki tetapi jangan tamak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fi talab. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha fattaqullah wa ajmilu fi talab. Khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Kata Dr. Al-Qarni, ini sabda Nabi SAW. Nabi kata, wa ajmilu fi talab, perbaikilah, percantikkanlah waktu kamu mencari rezeki itu. Percantikkan waktu kamu mencari rezeki itu. Cantik macam mana? Cantik kaedah. Kata Dr. Al-Qarni, carilah rezeki tapi jangan tamak. Apa makna tamak tuan-tuan? Apa makna tamak? Yang pertama, tamak ni mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Minta maaf tuan-tuan, kadang-kadang kita bekerja, kita ambil hak orang. Ambil hak orang. Menyebabkan orang lain haknya berkurangan daripada apa yang kita ada. Kadang-kadang kita jadi bos. Kadang-kadang kita jadi pengurus. Pengurusan kita juga kadang-kadang harus dilihat. Hendaklah kamu berlaku adil, meletakkan sesuatu pada haknya. Kalau tidak, kita disebut sebagai zalim. Kalau kita nak menjadi orang yang adil, yang disukai oleh Allah, takkan menjadi zalim. Zalim ni mana apa? Meletakkan sesuatu, wada'u syai' fi ghairi makanih, meletakkan sesuatu pada bukan pada tempatnya. Itu adalah zalim. Jadi itu satu ciri tamak ni. Mengambil sesuatu bukan haknya. Yang kedua, mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Benda yang Allah haramkan. Cari rezeki tetapi benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mengabaikan perintah Allah. Kita bekerja sampai terlupa nak semayang, bekerja sampai terlupa. Ini sedangkan kita terlupa bahawa keberkatan itu datang daripada Allah. Rezeki itu yang bagi siapa? Allah.
Janganlah kita nak cari rezeki, kita nak harapkan Allah bagi rezeki kat kita, tiba-tiba kita tinggalkan benda yang penting menjadi asbab, menjadi faktor datangnya keberkatan. Kan? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, yang kalau kita bincang benda ni dalam konteks kita bukan orang Islam lah. Kalau kita ceramah, ni dia panggil ceramah integriti. Ceramah integriti biasa dia akan sebut benda macam ni. Contohnya waktu kita mengajar pancul, masuk kelas pancul. Kalau di sekolah, minta maaf tuan-tuan, saya dulu pernah di sekolah juga. Dan saya pun, kita kadang-kadang terbabas dengan benda-benda macam ni. So saya pun peringatkan diri saya dan juga tuan-tuan. Pancul kita masuk. Saya ada pengalaman tuan-tuan. Waktu saya di kementerian, kita turun, kadang-kadang kita tengok ustaz apa tu, cikgu-cikgu kita, ustazah lah, sebab kami tengok guru pendidikan Islam. Kadang-kadang minta maaf sebut. Kadang-kadang ada yang tak masuk kelas. Bila kita pergi ke kelas yang kosong ni, kenapa tak ada? Dia kata, cikgu tak masuk kelas, cikgu suruh kami buat kerja masing-masing dalam kelas. Yang sepatutnya dalam perkeliling kita, guru mesti berada dalam kelas. Walaupun murid nak buat kerja masing-masing kan, guru mesti mengawal kelas waktu dia pasal dalam kelas. Sebab tu kita ada dasar di Kementerian Pendidikan melindungi masa instructional dan NMI. Kami di kementerian sangat aku benda tu, kita risau, kita takut bila kita nak buat apa-apa, kita panggil guru-guru kita waktu tu masa instructional. Sebab tu dalam surat kita biasa kita akan maklum, tolong sediakan pelatihan ataupun apa-apa kerja bagi menggantikan PDP yang tidak dapat dilaksanakan kerana mengikuti program yang kita minta ini. Itu adalah benda-benda yang penting. Itu nampak macam biasa, nampak macam arahan kerajaannya kan, tetapi sebenarnya itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Hak siapa? Hak anak murid kita pada waktu itu yang sepatutnya mendapat ilmu, yang sepatutnya dijaga. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang benda ni, saya minta maaf sebut, kadang-kadang kita terbabas, saya pun terbabas. Jadi apa yang kita boleh buat, ijtihad kita ialah, pertama, kadang-kadang kita jangan loket dengan masa kita. Saya ucapkan tahniah pada tuan-tuan dari sekolah kita ni, sekolah seksyen 10 dalam Kota Damansara. Waktu hari Sabtu, guru-guru bercuti, kita memperbaiki diri kita, buat program-program macam ni. Tujuannya untuk apa? Pertama, kita nak niatkan bahawa aku nak dapat ilmu. Yang kedua, aku nak mengganti. Ini tugas perintah sekolah. Ini dipanggil arahan ketua jabatan. Bila pengetua suruh kita datang tujuannya apa? Aku harap supaya komitmen aku ni dapat menggantikan kelompongan tugas-tugas aku yang aku telah pun tinggalkan sebelum ini. Harapnya macam tu. Kalau kami tuan-tuan di pejabat, kita balik pukul 5, masuk pukul 8. Balik pukul 5. Kadang-kadang makan tengah hari terbabas tengah jam. Ijtihad kami ialah, kalau kau dah makan waktu makan tu terlebih setengah jam, kau baliklah pukul 5.30 ataupun baliklah lewat sikit supaya apa? Nak replace. Dengan harapan itu dapat membantu. Walaupun secara perkeliling sebenarnya kalau ikutkan kepada arahannya mesti balik on time sebagaimana yang di sini lah. Tetapi kalau di kementerian ni biasa tak akan jadi macam tu. Tak akan jadi macam tu. Dengan syarat dia punya kad perakam masa sebagainya itu kena jaga dia tu. Dan begitu ini integritinya begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi Nabi kata wa ajmilu fit talab. Jangan tamak, jangan ambil hak orang. Hak orang dalam konteks kita, jangan ambil hak anak murid kita. Jangan ambil hak anak murid orang lain. Contohnya kita mengajar sampai terlanggar kelas orang lain. Orang lain nak belajar juga. Anak murid kita sepatutnya nak dapat sains, tapi kita mengajar sampai habis masa kita kan. Sampai makan ambil. Jadi itu juga harus dilihat. Sebab itu ada timetable-nya, ada jadualnya. Subhanallah, Islam sediakan kita benda tu. Supaya apa? Supaya kita mendapat rezeki yang berkat. Nampak kecil tetapi besar implikasinya. Baik, carilah rezeki supaya dapat memberi. Kalau kita nak dapat keberkatan rezeki, niat supaya dengan rezeki yang aku dapat, aku boleh bagi. Allah akan berkat kita. Berkat ni makna apa tuan-tuan? Berkat ni ialah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, berkat ini adalah bertambah-tambahnya kebaikan daripada rezeki yang kita dapat. Berkat hidup. Keberkatan hidup contohnya. Apa makna keberkatan hidup? Bukan bermakna hidup kita akan jadi panjang daripada berkat ni. Katakan ditakdirkan kita di perut ibu kita tu dituliskan uktub rizqah,
Uktub ajalah, tulis rezekinya, tulis ajalnya. Tiba-tiba bila kita jaga rezeki kehidupan ni, Allah panjangkan, tambah lagi lah 5 tahun, tambah lagi. Tak. Maknanya dalam peruntukan hidup kita, contohnya Allah dah peruntukkan kita ni hidup 45 tahun, 90 tahun. 45 tahun itu diisi dengan perkara-perkara kebaikan yang banyak. Itu berkat. Itu berkat. Kadang-kadang ada orang hidup sampai 100 tahun. Tetapi bila dihitung-hitung, apa kebaikan dia buat? Banyak tak baik je. Dan itu tak ada keberkatan. Keberkatan tak semestinya panjang. Tetapi keberkatan itu ialah diisi dengan kebaikan yang banyak. Contohnya saya nak bawa Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini bukan as-sabiqin al-awwalin, bukan daripada kalangan orang-orang yang awal masuk Islam. Tetapi dia hidup lebih kurang 2 tahun dalam Islam, maksudnya sebagai seorang Muslim. Tetapi dia mati bergegar arash Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana dalam peperangan Khandaq bersama dengan Nabi SAW. Nabi SAW menangis, tuan-tuan. Sa'ad bin Mu'az syahid di atas ribaan Nabi SAW. Dia adalah anak muda pemimpin Bani Aus di Madinah. Memeluk Islam setelah Mus'ab bin Umair sampai di Madinah, ajar tentang Islam, kemudian dia peluk Islam. Bila oleh kerana dia ni orang yang ada pengaruh, orang yang penting juga di dalam kalangan kaum Aus itu, maka ramailah orang yang jadi follower dia, orang ikut dia masuk Islam. Dia anak muda yang sangat berani, sehingga dia masuk dalam peperangan Khandaq, dia syahid. Ketika mana dia syahid, Nabi menangis dan telah datang perkhabaran daripada Allah, bergegar arash. Nabi kata ketika Sa'ad bin Mu'az syahid, bergegar arash. Bergegar arash, tuan. Padahal dia hidup berapa tahunnya. Banding dengan orang lain, Abu Jahal hidup sejak zaman Nabi kecil lagi. Sebelum Nabi dilahirkan, dia dah hidup. Tetapi apa jadi? Umur yang panjang tidak menjanjikan apa-apa, melainkan kalau kita memberi nilai barakah pada kehidupan itu. Carilah rezeki supaya dapat memberi. Jadi nak dapat keberkatan rezeki ni, niat supaya aku boleh memberi. Saya duk tengok orang-orang yang buat bisnes, tuan-tuan. Bila dia niat, dia kata saya buat ni sebab saya nak tolong orang. Saya buat ni sebab saya nak bagi zakat. Allah bantu dia, tuan-tuan. Allah bantu dia. Ada orang niat saya buat bisnes ni sebenarnya saya nak apa tu? Yalah, kita nak pakailah kereta besar sikit kan. Contohnya nak pakailah nak tu kita. Biasanya dia tak akan ke mana. Dia tak akan ke mana. Saya jumpa dengan satu orang businessman yang ni apa tu? Dia ni jual burger je, tuan-tuan, jual burger. Sekarang ni subhanallah berada di pentas antarabangsa di Amerika Syarikat. Dinobatkan sebagai pemegang ni sebagainya. Asalnya jual burger je, masya-Allah. Tuan boleh tengok bagaimana orang yang ada niat. Niat dia apa? Dia asalnya dia tak sihat, kemudian dia amalkan satu produk, daripada situlah dia jual produk tersebut. Allah beri pada dia. Bukan soal produk apa-apa, tetapi niat dia, Allah bantu dengan niat dia tersebut. Jadi setiap hari kita kena bangun pagi, ada niat kita. Apa yang aku nak bagi pada hari ini? Jangan duk tanya apa yang aku boleh dapat, tapi tanya apa yang aku boleh bagi. So kalau kita hari ni keluar sekolah, keluar daripada rumah nak pergi mengajar, niat aku nak bagi anak-anak aku ni apa, nak pelajar aku ni apa. InsyaAllah Allah akan berikan gandaan yang banyak, rezeki yang melimpah ruah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mohon kepada pemberi keberkatan. Doa, tuan-tuan. Siapa-siapa yang memungkiri doa, maka dia sedang berbohong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia kata Allah tak makbulkan doa dia, sebenarnya dia sedang mencipta kebohongan kepada Allah. Kerana Allah tak pernah berbohong. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Allah kata wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah kata, tuan-tuan, Allah kata apabila hamba-hambaku meminta, bertanya, cakap kepada mereka aku ni dekat. Kisah ni dia ada asbabun nuzul dia. Sebabnya apabila satu orang sahabat ni datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah Allah itu jauh sehingga kami nak kena panggil dia? Ataupun Allah itu dekat sehingga kami kena berbisik-bisik dengannya? Am huwa ba'idun? Dia kata, adakah Allah itu jauh sehingga kami
kami ataupun dia dekat, am huwa qaribun fanunadi, fanunaji, adakah dia tu dekat, kami nak kena bisik-bisik dia. Munajat tu maksudnya berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi pun bila ditanya soalan macam ni, Allah terus jawab, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku akan perkenankan permintaan mereka-mereka yang meminta. Dengan syaratnya tuan-tuan, kita harus meminta kepada Allah. Maka Allah akan falyastajibu li, Allah akan perkenankan, wal yu'minu bi, dan dia beriman kepada Allah, la'allahum yarshudun, hendaklah dia beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau rezeki itu seorang sahabat minta dengan Allah supaya dikurniakan sahabat yang baik. Kalau rezeki itu dengan cara makan, kurnia, mintalah dengan Allah supaya Allah beri kita makan makanan yang diberkati, makanan yang halal, makanan yang bersih. Maka kita akan dapat keberkatan daripada apa yang kita doakan itu. Minta supaya pekerjaan kita, ya Allah, andainya pekerjaan ini baik untukku, ya Allah. Andainya pekerjaan ini boleh bawa kebaikan kepadaku, ya Allah, berkatilah dia. Berkatilah dia. Kalau ada orang yang masih lagi rasa berat dengan kerja dia, doa supaya Allah beri kelembutan dalam hati dia. Semua ni adalah Allah raja kepada segala-galanya. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, minta dengan Allah. Jangan lupa meminta. Jangan lupa minta. Pernah tak tuan-tuan baca doa ni? Boleh tak buka mic bagi respon sikit? Ini gambar yang saya tunjuk sebelah ni, ini gambar kampung saya tau. Ini ada padi kat sebelah ni. Padi ke paya tak tahu lah ni. Kampung saya kat Kedah. Pernah tak baca doa ni? Siapa boleh jawab? Alhamdulillah. Doa kunut Ustaz. Saya memang tak nak letak tajuk sebab nak suruh baca dulu. Kalau siapa yang tak pernah baca doa ni, maknanya dia tak pernah sembahyang subuh lah ni. Ini doa kunut. Kenapa doa kunut ni dibaca pada waktu pagi? Kerana pada permulaan hari itu kita dah angkat tangan minta dengan Allah. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma. Kita baca tuan-tuan, kita baca kan. Pernah tak kita hayati maksud dia? Pernah tak kita fahamkan maksud dia? Kita nak minta semua ni. Inilah mind setting yang Allah susun untuk kita. Inilah projection. Bangun pagi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Nabi kata siapa yang bangun pagi, dia baca doa ni, maka terputuslah satu ikatan pada jasadnya, pada tubuhnya. Kemudian dia pergi mandi, ambil wuduk, maka terputuslah satu lagi ikatan. Maka bila mana dia Allahumma salli ala Muhammad, bila mana dia solat, maka terputuslah 3 ikatan. Bayangkan kalau kita tak pernah buat ketiga-tiga ni, agak-agak dah berapa banyak ikatan yang sedang melilit pada diri kita. Sebab itu, kita sentiasa diselubungi dengan rasa berat untuk melakukan ketaatan, melakukan ibadat. Sebab apa? Sebab tangan kaki kita diikat dengan ikatan-ikatan syaitan. Tak nampak, kita boleh bergerak, boleh pergi mall lagi, boleh makan KFC, boleh beli apa lagi, tapi kita berat nak buat taat, kita berat nak sembahyang, kita berat nak buat itu. Sebab apa? Kita sedang diikat dengan ikatan-ikatan kemalasan. Sebab itu tuan-tuan, malas ini adalah usaha syaitan. Kita kena ingat. Sebab itu tanda orang malas, minta maaf sebut, orang yang menguap. Orang yang menguap ni adalah tanda orang malas. Minta maaf sebut, walaupun menguap tu dalam saya kat ilmu sainsnya oksigen tak cukup ke kepala kan. Tapi Nabi kata, bila kamu menguap, kamu kena tutup dan kamu kena tahan. Sebab itu adalah tanda-tanda syaitan. Tanda-tanda kemalasan. Tanda-tanda kemalasan. Jadi kalau kita nak menguap, cover. Jangan tunjuk sangat kita menguap tu. Kadang-kadang, habis saiz lah kita buat. Sebenarnya kadang-kadang nak tunjuk ke orang. Kita dah boring kan. Ustaz ni dia bersembang punya panjang ni. Pergi menguap. Tunjuk sikit dia punya, orang kata apa, protesnya kan. Berhentilah cepat, dia kata. Menguaplah seluruh-luruhnya. Ustaz pun tengok Allah menguap, ngantuk dah ke kan. Contoh kan. Saya tak nampak sebenarnya, saya tengah buka slide. Saya tengok slide saya ni. Masya Allah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doa yang selalu kita minta. Inilah projek Allah.
Allah suruh kita minta. Setiap pagi kita minta, ya Allah, berikan aku hidayah sebagaimana Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu hidayah. Ya Allah, berikan aku keafiatan, kesihatan sebagaimana Kau berikan kesihatan kepada orang lain. Ini kita berilah keberkatan sebagaimana Kau berikan keberkatan kepada orang lain. Aku nak juga keberkatan itu. Jauhlah aku daripada api neraka. Min syarri ma, jauhkanlah aku daripada perkara-perkara yang tak baik, yang buruk. Innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguhnya Engkau lah yang membuat keputusan ke atasku. Tidak ada orang lain yang buat keputusan itu. Qada itu bukan datang daripada orang lain. Engkau lah yang menentukannya. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita minta. Pagi-pagi lagi kita dah, ini doa qunut ni maksud apa? Doa qunut ni doa tunduk. Doa ketundukan. Kita dah ajar dari kita, bangun pagi, kita adalah hamba. Kita adalah hamba dengan Allah. Jadi bila dah solat subuh, kita merasai sebab tu saya kata tadi, ibadah itu hendaklah dibuat dengan kesedaran dan kesungguhan. Rasa kehambaan barulah jadi ibadah. Kalau kita buat sebab kebiasaan, itu dah jadi rutin. Hilang nilai ibadahnya. Wal'iyadzubillah. Jadi sebab tu tuan-tuan, bangun pagi kita doa, kita sedang minta apa? Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala. Minta dengan Allah. Ini adalah doa kunut. Semua orang boleh baca kan, budak sekolah rendah pun boleh baca. Baik, tuan-tuan dan tuan-tuan, saya nak tayangkan satu video kepada tuan-tuan. Maka tuan-tuan pernah tengok video ni, boleh dengar tak suara dia? Boleh dengar suara dia? Tak boleh dengar tu, Ustaz. Tak dengar, Ustaz. Tak dengar, Ustaz. Ya, dengar suara pula. Saya dah agak dah mesti tak dengar suara ni. Macam mana nak dengar suara? Kalau nak bagi dengar suara tu video dekat mana, Ustaz? YouTube ke? Ada dekat saya punya, dekat saya punya ni. Dekat saya punya PowerPoint. Kalau video ni nak bagi bunyi, biasa kita kongsi dekat ni, bahagian tab. Share tab. Video. Satu share presentation kan? Share tab lah. Share tab. Kita try. Macam mana? Kalau share tab tak ada pula benda tu dekat saya punya ni. Share tab tu untuk web je, Ustaz. Untuk web kan? Dalam web tak ada video tu? Dalam web pun ada sekejap saya tunjukkan video ni. Tuan-tuan boleh tengok lah, nanti boleh cari kat YouTube lah. Tapi saya rasa tuan-tuan banyak ramai yang dah tengok ni. Sebab video ni bukan video baru, dah lama lah. Ni last slide saya, Apa kita tengok video sekejap. Okay. Share tab. Okay. Sekejap.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิต Baik, Alhamdulillah. Saya rasa itu saja saya punya perkongsian pada pagi ini. Untuk secara kesimpulannya tuan-tuan, Alhamdulillah kita tengok tadi video berkaitan dengan hebatnya memberi lah. Kuasa memberi itu sebenarnya bukan sekadar dapat membahagiakan orang ini, tetapi membina emosi kita. Dan Islam ajar kepada kita rezeki ni bila dikongsi, bila ini, maka dia akan bertambah. Inilah barakah. Hidup ini contohnya Allah bagi kita rezeki kehidupan. Kalau kita menguruskan kehidupan ini dengan kebaikan, maka Allah akan beri keberkatan pada dia. Kita rasa tak payah panjang lah tuan-tuan. Kalau dalam satu hari kita tengokkan, kita buat benda-benda yang baik, kita akan rasa lah banyak benda yang aku boleh buat hari ni. Itu satu hari tuan-tuan. Bayangkan kalau setiap hari kita buat kebaikan, maka Allah beri keberkatan. Begitu juga dengan duit. Begitu juga dengan wang yang Allah bagi kat kita. Kadang-kadang bila kita menguruskan harta kita dengan kebaikan, maka daripada situ Allah akan beri keberkatan pada wang itu. Kita duit tak banyak, tapi banyak benda kita boleh buat dengan duit tersebut. Banyak benda kita boleh buat. Begitu juga dengan jawatan. Allah bagi kita jadi pengetua, Allah bagi kita jadi penolong kanan. Bayangkan tuan-tuan, Allah bagi kita jadi cikgu. Cikgu juga jawatan. Cikgu biasa pun jawatan. Jangan kata, apa jawatan tuan? Saya tak ada jawatan. Jangan. Guru tu adalah jawatan. Sebab ada orang yang tak dipanggil guru. Subhanallah. Jadi, dengan guru tuan-tuan, apa yang kita rasa kita nak sangat dengan guru ni? Kita nak tengok anak kita jadi baik kan? Pelajar kita jadi baik. Subhanallah. Jadi kadang-kadang bila kita tengok kan, kita memanglah tak ada duit, tak dapat daripada ni, tak dapat ekstra pun. Tetapi nak beritahunya bahawa apabila kita berjaya mendidik anak-anak kita, pelajar-pelajar kita jadi anak yang baik, besok dia berjaya, dia dah mengharumkan nama negara. Yang bahagia je siapa? Kita lah. Walaupun waktu tu anak pelajar tu dah tak kenal kita dah. Tetapi itu tak penting. Yang penting apa yang Allah nak bagi barakah pada kita. Keberkatannya adalah aku bersyukur aku ada anak pelajar hasil didikan aku. Ini satu benda yang tak boleh dibeli tuan-tuan dengan duit ringgit. Kita ada jawatan. Kita ada apa lagi tuan-tuan? Kita ada harta kekayaan lagi lah. Kita boleh infak harta, orang dapat manfaat, orang bagi sedekah nak buat masjid, orang. Kita tengok tuan-tuan, kadang-kadang kita boleh menangis sendiri dengan apa yang kita dapat daripada apa yang Allah tentukan pada kita. Ini satu benda yang kita kata, what you give you will get back. Apa yang kamu bagi, kamu akan dapat balik. Kadang-kadang bukan hari ini, besok, lusa. Sebab itu memintalah kepada Allah, kerana Allah lah yang memiliki keberkatan itu, barakah itu daripada Allah. Dan bila kita meminta, jangan bersungut. Jangan kita kata, kenapa aku minta dah lama tak dapat-dapat. Bila kita sebut macam tu,
maknanya memang Allah tidak akan kurniakan kepada kita. Jangan batalkan permohonan kita dengan lisan kita sendiri. Sedangkan lisan itulah yang merintih, merayu, meminta dengan Allah. Ketika mana kita angkat tangan, kita mohon macam-macam dengan Allah. Kita mohon itu, mohon ini. Allah tak bagi kita. Bermakna, kata Syekh Athaillah As-Sakandari, ketika mana Allah tidak memberi kepada kamu sewaktu kamu meminta itu, itulah satu pemberian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, last but not least, tuan-tuan kadang-kadang kita lebih suka benda yang kita dapat itu kita tak dapat. Contohnya, ramai orang yang bila dia nak bercerai dia kata, saya menyesal kahwin dengan awak. Padahal sebelum dia kahwin tu macam-macam dia minta dengan Allah, ya Allah bagilah aku pasangan yang begini. Macam-macam dia minta. Bila dia kahwin, menyesal aku kahwin dengan awak, biar tak kahwin pun tak apa. Kemudian bila dia jadi cikgu, contoh yang lain. Beria dia minta dapat kerja, dapat itu, Allah bagi dia jadi cikgu. Jadi pekerja. Bila dia jadi cikgu, tuan-tuan, kena pula PDPR, dia dah stres, dia kata, menyesal jadi cikgu. Allahu Rabbi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab itulah kadang-kadang ada benda yang kita minta Allah tak bagi kerana Allah lebih tahu keperluan kita pada waktu itu. Allah lebih tahu. Jadi kata Syekh Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikapnya, dia mengatakan bahawa ketika mana kamu tidak mendapat apa yang kamu minta itu, sebenarnya itulah satu pemberian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersyukur. Allah tak bagi pun, alhamdulillah, syukur, nasiblah aku tak dapat. Kalau aku dapat, oh letih. Kita tengok kan wakil-wakil rakyat sekarang ni kan, Allahu Akbar, saya tengok apa letih. Saya yakin dan percaya. Saya tengok ada satu ceramah lah wakil rakyat ni, tak nak cerita mana. Dia kata, tuan-tuan kalau tuan-tuan jadi wakil rakyat, baik tak payahlah, dia kata. Sebab apa? Sebab dia dah tahu penatnya dia wakil rakyat ni. Yang sebelum tu dia bukan main lagi kempen sana kempen sini kan, Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan persoalan jawatan ni saya nak sebutkan bahawa rezeki lah ataupun apa saja kita minta dengan Allah, tetapi jangan sampai kita mengkhianati orang lain. Contohnya bab jawatan, kita minta dengan Allah, tapi jangan sampai kita mengkhianati orang lain. Kenapa? Orang yang minta sesuatu, jawatan tersebut, dia minta jawatan sehingga dia menzalimi orang lain, Allah akan biarkan dia dengan jawatan tersebut. Allah tak bantu dia. Kecuali kalau Allah bagi kat dia jawatan, dia tak minta, dia tak perlu pun jawatan tu, tapi Allah bagi juga, maka waktu itu Allah akan datangkan pertolongan. Masya Allah. Jadi ini power rezeki. Inilah kehebatan rezeki yang Allah beri pada kita, dan kita doakan supaya Allah berikan kepada kita keberkatan yang berpanjangan dalam hidup kita. Hidup yang berkat ni adalah hidup yang boleh memberi, bukan sekadar menerima. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya bagi, yang dapat saya beri pada tuan-tuan. Masa yang terbatas, saya minta maaf banyak-banyak ada salah dan silap, terkasar bahasa, contoh-contoh yang saya rasa mungkin menyentuh, barangkali kalau menyentuh perasaan tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf. Tidak ada yang tersirat, melainkan apa yang saya nak berikan itu ada sekadar contoh, dan kalau itu contoh berkaitan dengan kita diri sendiri, maka ambillah dia sebagai satu pengajaran. Wallahu a'lam, yang baik itu datang daripada Allah, kelemahan kekurangan itu kelemahan saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan oleh kerana tadi saya sebut berkaitan dengan kempen memberikan, saya nak bagi slide ni pada tuan-tuan. Barangkali mungkinlah nanti siapa-siapa yang nak bagi ceramah kat mana-mana, bolehlah guna slide ni. Saya halalkan, dan saya cumanya saya nak edit sekejap yang slide yang ni, slide yang berkaitan dengan makan-makan banyak sangat tu, kek lah, apa telur goreng lah, apa benda, pancake lah, semua tu saya akan edit yang tu, kemudian saya akan bagi. Kalau berminat lah, kalau tak berminat saya simpan je lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkongsian yang sangat menarik. Saya pun berminat dengan slide tu, Ustaz. Kalau boleh boleh. Tadi. Cuma tadi saya rasa macam Ustaz ada cerita pasal Ustaz Samsuri tadi. Mungkin Ustaz ada nak cerita ke tadi? Mungkin Ustaz Samsuri tu duduk di baling ke? Ataupun tadi ada kisah tu terskip ke tadi? Okey, Ustaz Samsuri antara seorang penceramah yang kegemaran saya lah. Saya secara peribadi saya tak pernah jumpa Ustaz Syamsuri berdepan, tapi saya biasa mengikuti perkembangan ceramah Ustaz Syamsuri daripada dulu lagi. Waktu dia tak ada datuk lagi, orang tak terkenal lagi, sampai hari ini dah glamour. Dia pernah cerita berkaitan dengan kehidupan orang yang susah. Jadi saya nak kongsi yang tu, tapi saya tak tercerita kan. Ustaz Syamsuri ni dia pernah cerita, ada pengalaman dia menceritakan bahawa tuan-tuan boleh save dekat YouTube pun ada, saya ingat.
dia menceritakan bahawa ada orang oleh kerana dia hidup dalam keadaan yang kaya raya, bila dia ceritakan tentang kesusahan orang yang di luar dia punya kotak pemikiran dia tak percaya, dia tak akan percaya. Dia tak kata takkanlah tak ada orang langsung nak makan, tak sampai tak makan nasi kot, dia kata. Sebab dia hidup dalam keadaan kayangan lah, orang kayangan. Ada orang macam tu. Dan bagi orang susah, dia pula tak boleh nak terima, dia tak boleh nak percaya bahawa ada manusia yang hidupnya tidur atas duit. Takkanlah ada orang pendapatan. Ini secara jujur saya cakap, ini sekolah saya punya isteri kan. Dia mengajar satu sekolah di dekat-dekat sini jugalah. Bila dia tengok pendapatan keluarga, pendapatan family dia kata, dia terkejut. Dia kata pendapatan keluarganya ni satu hari, bukan satu bulan, satu hari. Kadang-kadang saya nak ceritakan terkejut pula tuan-tuan. Kalau dia kata sebulan tu dekat 1 million itu, saya ingat benda biasalah. Sebulan tu 1 juta dia punya bisnes, dia punya pekerjaan dia punya pendapatan dia. Tuan-tuan boleh kira lah satu hari tu berapa pun dia dapat. Dia boleh terkejut, dia kata. Saya pun kata, ada ke sebab kita tak pernah hidup senang macam tu. Itu kita yang ada gaji yang macam ni kan. Bayangkan kalau orang kampung yang tak pernah pegang pun duit 1 juta, tak pernah tengok pun dalam akaun dia duit ada 100,000, tak pernah tengok. Bila dia cerita, dan saya nak beritahu itulah keadaan manusia kan. Bagi orang yang susah, dia tak pernah tengok, dia tak boleh nak imagine bagaimana kehidupan orang kaya. Bagi orang yang begitu kaya, dia tak boleh nak imagine macam mana kehidupan orang yang susah sehingga kan tak boleh makan. Dan untuk makluman tuan-tuan, saya pernah hidup di zaman tak ada makanan. Pernah kita makan nasi dengan orang kata apa, garam saja. Ini nak cerita kesusahan. Saya yakin dan percaya semua orang ada pengalaman masing-masing. Dan pengalaman itu sebenarnya memberikan kepada kita pengajaran yang begitu besar lah. Dan kadang-kadang saya nak kongsikan sikit dengan tuan-tuan, kadang-kadang kita terfikir waktu kita tengah susah dulu. Tuan-tuan pun ada pengalaman ini. Waktu kita tengah susah dulu, kita bersengkang. Saya beritahu tadi, pendapatan saya mungkin sama-sama dengan saya kot, pekerjaan ni, gajinya lebih kurang 1,600 lebih. Okay, saya mengajar di KL. Sampai hujung bulan, kadang-kadang tak cukup nak ni. Jadi terpaksa ambil kredit kad. Orang cadang, Ustaz ambil kredit kad je Ustaz. Ambil kredit kad, jadi pakai kredit kad. Jadi saya pun ambil kredit kad. Jadi ada lagi 2 hari nak masuk gaji ni tuan-tuan. Tak nak lauk lah nak makan. Akhirnya pergi beli lauk pergi dekat mana lah, dekat pasar raya mana-mana. Tak boleh beli kat kedai runcit sebab kedai runcit tak pakai kredit kad. Beli kat pasar raya. Kemudian waktu tu dia kata kredit kad mesti beli dengan nilai RM80 ke atas. Jadi macam mana lagi saya nak beli? Akhirnya paksalah saya beli dalam datang apa hanger lah apa, nak bagi cukupkan RM80. Kenapa? Kerana kita tak ada cash waktu tu untuk beli makanan keperluan harian kita. Tapi tuan-tuan, ini contoh peribadi saya. Saya tak nak cerita pasal orang lain sebab orang lain pun ada contoh yang orang kata apa, yang mencabar bagi hidup dia. Tapi kadang-kadang kita lalui benda tu tuan-tuan, sampai kadang-kadang kita terlupa bahawa Allah dah bagi kita nikmat yang macam tu waktu itu, keadaan yang macam tu, sampai ke hari ni kita macam macam mana aku lalui benda tu? Itulah kuasa Allah, itulah dia anugerah Allah yang Allah bagi, dan itu semua adalah pengalaman yang tak boleh dia beli tuan-tuan. Pengalaman yang luar biasa. Saya yakin dan percaya ramai di antara kita yang ada pengalaman ini yang mungkin lebih susah daripada itu, tetapi hari ini Allah bagi kita kesenangan yang seolah-olah macam kita tak pernah lalui kesusahan itu. Subhanallah. Dan itulah keadaan orang di hari akhirat besok tuan-tuan. Allah cerita dalam hadis, orang yang dimasukkan ke dalam syurga sedangkan dulu di atas dunia dia begitu susah sesusah-susahnya. Orang yang paling susah atas dunia, bila dimasukkan syurga, Allah tanya dia, kamu pernah hidup susah tak? Dia kata, tak pernah ya Allah. Maksudnya kesusahan dia dulu terhapus dengan dia mendapat nikmat syurga. Begitu jugalah orang yang hidup begitu senang atas dunia, bermewah-mewahan atas dunia, kaya raya atas dunia, tetapi tidak ada keberkatan. Akhirnya dicampakkan ke dalam neraka. Allah tanya pada dia, kau pernah hidup senang tak dulu? Dia kata, aku tak pernah hidup senang dulu. Maknanya dalam neraka itu menghapuskan sejarah-sejarah kesenangan yang pernah dia lalui, yang pernah dia kecapi waktu dia di dalam dunia dulu. Wallahu a'lam. Itulah cerita Ustaz saya.
Curi tu. Betul lah Ustaz, tengah cakap ni anak datang hantar rezeki Ustaz. Allahu Akbar. Tak disangka-sangka Ustaz. Masya Allah. Saya tengok ayah dia tak serapan lagi. Okey. Ustaz, ini selingan lah Ustaz kan. Kita tak santai Ustaz kan. Okey Ustaz, saya nak tanya Ustaz satu soalan lah. Mungkin soalan ni agak pedas sikit lah Soalan ni kita tengah PDPR. Sekarang dalam kelas kita ni ada student yang sama, subjek lain ramai join. Cikgu ni hantar tugasan. Tapi ada cikgu ni tak dihantar tugasan seperti mata pelajaran lain. Contohlah. Adakah itu tanda-tanda yang cikgu tu sedang dilema bermakna rezekinya tak berkat? Adakah itu tanda-tanda rezeki tak berkat dalam dari segi mendidik? Itu persoalan lah. Persoalan sebab kita tengok, subjek ni contohlah subjek ni okey pula budak-budak ni join. Tapi kenapa kalau subjek ni tak okey pula? Jadi adakah itu salah satu tanda yang guru itu menghadapi masalah yang rezeki tak berkat? Itu soalan pedas sikit Ustaz. Saja nak tanyalah. Kan? Mohon jangan ada sesiapa yang terasa ini kita nak tanyalah. Ustaz Kamal Daud. Okey. Okey, kalau kita tanya tanda tu wallahu a'lam lah. Mungkin dia ada banyak faktor. Pertama, faktor murid kita hari ni. Ada orang kadang-kadang dia terlalu skeptik lah dengan contohnya kalau subjek pendidikan Islam, tak ramai murid-murid kita yang minat subjek pendidikan Islam ni. Tapi kalau untuk subjek-subjek lain, subjek muzik contohnya, ramai pula yang minat. Adakah itu kita kata guru muzik tu berkati, guru pendidikan Islam tu tak ada keberkatan pula? Tak. Sebenarnya pertama kita kena tengok banyak faktor. Saya dulu bila kita turun ke sekolah, kita buat kajian untuk kita buat intervensi, konsultasi bersama dengan rakan-rakan guru. So dalam kajian kita mendapati ada beberapa faktor. Faktor pertama sekali faktor murid. Faktor murid tu sendiri, dia memang dia tak nak. Kita buat macam-macam lah, buat orang kata apa, fun learning lah, buat itu, tetap dia tak nak. Itu faktor murid tu kita luar kita punya ikhtiar lah, tak boleh nak kata apa. Yang kedua, faktor guru tu sendiri. Kadang-kadang guru tu sendiri yang kadang-kadang kita kata apa, mengajarnya sambil lewa saja. Tidak menjaga etika-etika yang sepatutnya dia kena jaga. Tak rasa cinta dengan pelajar. Tak ada. Bila tak ada rasa cinta tuan-tuan, ni sebenarnya dia persoalan hati. Ini kalau kita bincang bab tasawuf ni, walaupun bab tasawuf ni tak ada agama lain. Sebab tu kita bincang dalam agama kita, Islam, dia ada hubungan hati. Sebab tu dalam Imam Syafi'i menyebutkan bahawa ada hubungan dengan mursyid. Antara syarat untuk mendapatkan keberkatan ilmu itu mesti dengan mursyid. Mursyid ni maksud apa? Guru tu sentiasa ada pertalian hati dengan murid. Maksudnya dalam doa dia kena minta untuk muridnya. Biar ada hubungan. InsyaAllah bila ada hubungan, dia akan datang kasih sayang itu. Murid sayang pada cikgu kasih dekat muridnya. Jadi benda ni insyaAllah akan berlaku kalau hubungan hati itu kuat. Kalau tidak, dia akan jadi hamba. Dia sekadar menjadi penyampai berita saja, penyampai berita lah, penyampai ilmu konten saja, tetapi tidak ada keterikatan. Jadi itu faktor guru. Kemudian faktor pentadbir. Faktor pentadbir juga memainkan peran. Kadang-kadang guru tak disupport, pentadbir tak support guru. Kadang-kadang guru mengajar tak bagi benda-benda yang boleh menceriakan suasana kerja pun begitu boleh jadi. Dan yang terakhir facilities lah. Facilities kita. Barangkali ada masalah yang kita tak boleh nak kontrol. Kalau kita PDPR ni mungkin internet. Guru pendidikan Islam harap Ustazah jangan rasa marah dengan saya pula. Saya contoh saja. Setiap kali guru pendidikan Islam je sangkut-sangkut je Ustazah. Sebab apa? Sebab line Ustazah tak kuat kan. Ustazah pakai yang apa line coki yang punya kan, contoh lah. Tapi kalau dengan ustaz cikgu lain, okey pula kan. Sebab cikgu lain tu pakai dengan apa broadband laju atau sebagainya. Jadi saya nak sebutkan di sini, berkat ni dia sangat unik. Keberkatan kerja kita ni dia unik. Kadang-kadang dia tak nampak sekarang. Barakah ini dia tak nampak sekarang. Dia akan nampak kemudian.
Kita tengok Ustaz, kadang-kadang bila kita hidup atas dunia ni kan, kita tengok orang alim, orang baik, orang soleh kan. Kalau kita kata keberkatan itu pada rezeki yang banyak, orang alim, guru pondok tu kaya-kaya je. Tapi kita tengok berapa banyak kaya aset yang dia ada, kadang-kadang tak ada apa pun. Dia tak tinggal harta pun. Dia tak tinggalkan harta. Tetapi bila dia mati, subhanallah, kita tengok ramai orang datang semayang dia. Itu sebab dalam hadis menyebutkan bahawa kalau orang ramai datang itu petanda kematian yang baik. Itu keberkatan. Kadang-kadang keberkatan itu datang di hujung-hujung. Sebab tu saya sebut tadi, kadang-kadang cikgu ni tak pernah tidak. Sekarang ni barangkali ada kesedaran dalam masyarakat. Kalau sebelum ini guru-guru ni jarang dihargai lah. Kalau dia dah berjaya SPM, kadang-kadang dia tinggal gitu dia tak kenal lah kita. Tapi alhamdulillah hari ini dah ada perubahan dalam masyarakat. Maksudnya ada kadang-kadang mak ayah hantar surat lah, hantar kad ucapan terima kasih kepada anak pelajar. Itu satu perkembangan yang baik lah. Dan cikgu kadang-kadang dia tak boleh nak tengok kejayaan anak muridnya tu, tak ada nak mengukur keberkatan itu dengan hanya melihat kepada subjek itu berjaya ataupun tidak. Tak boleh juga. Yang pentadbir tak boleh judge itu. Tak boleh judge begitu. Tetapi nak beritahunya bahawa kalaulah keberkatan itu dilihat dalam skop yang sebetulnya, hakikatnya, kadang-kadang dia boleh jadi immediately, secara langsung. Kadang-kadang dia boleh jadi selepas daripada pengajian. Mungkin lepas dia bekerja, kita tengok Masya Allah. Nanti murid tu datang, cikgu terima kasih, saya dulu jahat lah cikgu, tapi cikgu sabar dengan saya. Keberkatannya ada di sana. Jadi saya rasa jangan judge terlalu cepat, tetapi berusaha. Tugas kita apa sekalipun, walaupun murid kita tak berminat dengan kita, tetapi ikhtiar kita, usaha kita tanggungjawab kita teruskan. Wallahu a'lam.